Hai, Assalamualaikum kepada semua murid tahun 4. Jadi hari ini kita akan belajar unit 10 iaitu Bendahara Tun Perak Tokoh Terbilang. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 138 hingga 145. Standard pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama 5.3.1 iaitu menceritakan riwayat hidup Tun Perak. Yang kedua 5.3.2 iaitu menganalisis peranan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka, dan yang terakhir K5.3.5 iaitu menjelaskan nilai kepimpinan Tun Perak yang boleh kita contohi. Kawan dia tanya, "Jason, kamu sedang baca apa?" Jason pun jawab, "Saya sedang membaca biodata Tun Perak. Beliau menyandang beberapa jawatan penting sebelum menjadi Bendahara Melaka. Bapanya juga pernah menjadi Bendahara Melaka. Jadi, jawatan ni lebih kurang kerja Tun Perak lah sehingga dia menjadi Bendahara Melaka. Jom kita tengok biodata Tun Perak satu persatu. Nama Tun Perak adalah Tun Perak. Nama bapa Tun Perak pula adalah Bendahara Seri Wak Raja Tun Perpatih Serdang. Tun Perak ni ada dua adik-beradik, iaitu Tun Kudu dan juga Tun Perpatih Putih. Sebelum Tun Perak ni jadi Bendahara Melaka ni, dia pernah menjadi penghulu kelang dan juga penghulu Bendahari Melaka. Lepas tu kawan dia kata, "Lihat, semasa menjadi penghulu kelang, beliau membawa penduduk kelang termasuk keluarga tentera ke Melaka untuk melawan tentera Siam." Beliau kat sini tu Tun Perak lah. Strategi dia bawa penduduk kelang termasuk keluarga tentera yang berperang tu ke Melaka. Dan strategi ini telah menaikkan semangat juang dalam kalangan tentera. Bijaknya Tun Perak. Sebab apa ia menaikkan semangat juang tentera ni adalah kerana apabila tentera tu melihat penduduk-penduduk dan juga keluarga iaitu isteri dan anak masing-masing ikut serta dalam peperangan tu, mereka menjadi lebih bersemangat untuk mempertahankan Melaka daripada diserang oleh musuh iaitu Siam. Okey, lepas tu kawan dia kata Tun Perak telah dilantik sebagai Bendahara Melaka oleh Sultan Muzaffar Shah atas kebijaksanaannya. Kan macam yang kita tahu, Tun Perak ni bijaksana dalam merancang strategi dan beliau telah dianugerahi gelaran Bendahara Paduka Raja. Lepas tu kawan dia cerita pula, beliau telah berkhidmat ataupun bekerja sebagai bendahara kepada 4 orang sultan, iaitu Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah dan juga Sultan Mahmud Shah. Dan beliau meninggal dunia semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Dekat sini kita dapat tengok Tun Perak ni seorang yang sangat setia sebab dia berkhidmat sebagai bendahara sehingga ke akhir nyawa dia. Lepas tu kawan dia sambung, beliau meninggalkan wasiat kepada Sultan Mahmud Shah supaya menjadi pemerintah yang adil. Meninggalkan wasiat ni macam berpesanlah kepada Sultan Mahmud sebelum beliau meninggal dunia supaya Sultan Mahmud memerintah dengan adil dan saksama. Jadi kat sini kita boleh nampak Tun Perak ni seorang yang adil dan saksama dalam menjalankan tugas-tugas beliau. Kita haruslah mencontohi sifat-sifat positif Tun Perak ni dan menghargai jasa Tun Perak ini. Sekarang, jom kita tengok satu persatu peranan Tun Perak. Okey, peranan beliau yang pertama adalah sebagai ketua pembesar. Dalam banyak-banyak pembesar kat Melaka tu, Tun Perak lah ketuanya. Dan tugas beliau adalah menjalankan tugas Sultan apabila Sultan gering. Maksud gering kat sini adalah Sultan sakit. Gering ni adalah bahasa istana ataupun Sultan keluar negara atas hal-hal tertentu. Yang kedua, tugas Tun Perak adalah menjalankan tugas-tugas pentadbiran ataupun tugas mengurus Melaka atas arahan Sultan Melaka. Dan tugas yang ketiga, memastikan pelaksanaan undang-undang negeri Melaka dipatuhi oleh rakyat-rakyat. Peranan Tun Perak yang kedua adalah beliau merupakan penasihat Sultan. Okey, apa tugas beliau? Beliau menasihati Sultan dalam hal ehwal pemerintahan. Jadi, Sultan akan memintalah pendapat Tun Perak berkenaan
hal-hal menguruskan negeri Melaka. Apa yang baik untuk dilakukan, apa yang tidak baik untuk dilakukan. Dan tugas yang kedua sebagai penasihat adalah menasihati Sultan supaya memerintah kerajaan mengikut ajaran Islam. Macam yang kita tahu waktu tu, Islam telah berkembang di negeri Melaka. Jadi, Tun Perak ni akan memastikan Sultan memerintah kerajaan mengikut ajaran Islam yang sebetulnya. Okey, peranan Tun Perak yang ketiga adalah sebagai ketua diplomat. Apa tugas beliau? Beliau menguruskan hubungan diplomatik. Apa itu hubungan diplomatik? Kita dah belajar dalam unit 7 yang lepas, hubungan diplomatik dengan kerajaan Melayu awal. Siapa tak ingat, boleh rujuk balik video yang lalu. Okey, mana tadi? Okey, Tun Perak menguruskan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain seperti China dan juga Siam. Hubungan diplomatik ni adalah menjalinkan hubungan yang dijalinkan antara kerajaan Melaka, contohnya kerajaan Melaka dengan kerajaan luar. Itu maksud hubungan diplomatik. Okey, yang kedua, tugas Tun Perak adalah menyambut kedatangan utusan dari negara luar. Okey, sebab dia dah menjalinkan hubungan diplomatik ni dengan negara luar, jadi tugas dia bila utusan ataupun wakil daripada negara luar ni datang ke Melaka ni, jadi dia sebagai ketua diplomat ni kena sambut lah. Ni utusan luar. Contoh dalam gambar ni daripada China. Seperti dari Pasai dan China ke Melaka. Dia kata seperti dari Pasai dan China. Dan tugas yang terakhir sebagai ketua diplomat, menghantar rombongan persahabatan ke Siam. Sebab beliau dah menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar, beliau kenalah hantar rombongan persahabatan sebagai tanda mereka menjalinkan hubungan. Peranan Tun Perak yang terakhir adalah beliau merupakan seorang panglima tentera. Wow, Tun Perak ni membantu Sultan Mansur Shah meluaskan empayar. Ni contohlah. Waktu pemerintahan Sultan Mansur Shah, Tun Perak ni membantu Sultan Mansur Shah meluaskan empayar Kesultanan Melayu Melaka. Maksud dia, mereka ni pergi menakluk kawasan wilayah di sekitar Melaka. Jadi, luaslah empayar ataupun kawasan jajahan Melaka waktu tersebut. Yang kedua, Tun Perak berjaya mengalahkan Pahang yang ketika itu berada di bawah penguasaan Siam. Hebatnya Tun Perak sebagai panglima ni, dia berjaya mengalahkan Pahang dan menguasai Pahang dan ambil Pahang tu daripada Siam ni. Dan tugas Perak yang ketiga sebagai panglima tentera, beliau membantu Sultan Pasai yang menghadapi perang saudara. Maksudnya bukan sahaja dia berperang untuk negeri Melaka, tapi beliau juga membantu Sultan luar untuk menghadapi perang saudara. Betapa hebatnya Tun Perak sebagai panglima tentera. Okey, sekarang kita tengok nilai kepimpinan Tun Perak yang boleh kita contohi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah nilai kebijaksanaan. Yang sebagaimana kita tahu, Tun Perak merupakan seorang yang bijak, mengatur strategi dalam mematahkan serangan Siam terhadap penghulu Kelang. Yang kita belajar tadi tu, beliau membawa penduduk Kelang dan juga keluarga tentera supaya mereka lebih bersemangat untuk berperang dengan Siam. Nilai yang kedua adalah nilai keadilan apabila beliau meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia kepada Sultan Mahmud Shah supaya Sultan memerintah dengan adil. Dan nilai yang ketiga adalah nilai keterbukaan. Hal ini dapat dilihat apabila Tun Perak ini menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar seperti China dan Siam. Dan nilai yang cikgu boleh tambah adalah nilai kesetiaan apabila Tun Perak ini setia berkhidmat kepada 4 sultan sepanjang beliau menjadi Bendahara Melaka. Sekian sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Kita jumpa di kelas akan datang. Bye. Assalamualaikum.